Hai, kita jumpa balik. Kita nak sambung daripada hari tu punya chapter kerja. Ya, chapter kerja apa? Kuasa tenaga keupayaan, tenaga kinetik dan keabadian tenaga. Okey, banyak jenis tenaga kan. So nanti kita nak kira. So kita tengok kat sini kita ada slide kat sini. Kok boleh nampak kan? Tu dia slide. So, tak payahlah nak tulis-tulis, nak copy daripada tempat lain kan. Kat sini dah boleh nampak dah. So kita sambung balik hari tu. Dia kata kat sini, hitung kerja yang dilakukan. So ingat, kita bila kalau lakukan kerja, benda tu mesti bergerak. Bila bergerak, dia ada daripada point dia sini sampai ke point sini, kita panggil tu jarak yang kita tolak barang tu berapa. So daripada sini ke sini, kita seret, tolak dia naik ke atas. So ingat yang ni kita guna sepanjang landasan ini. Kita tak bolehlah kata kita nak darab dengan 4 meter. Kita tak boleh kata, kita kata nanti sekarang 100 Newton ni kita nak darab terus dengan 3 meter. Pun tak boleh. Dia sepanjang landasan ini. Bila sepanjang landasan ni yang dia bergeraknya, jadi kita guna teorem Pythagoras. Kita nak cari nilai panjang jarak S. So ingat balik matematik masa form 1 kan dah belajar teorem Pythagoras. So S kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 ditambahkan dengan 3 kuasa 2. Okey. Tu dia. Lepas tu sekarang dah dapat jawapan sama dengan 25. 25 tu kita puncakan dia. Bila puncakan dapatlah kat situ jawapan dia 5 meter. Jadi kita tolak memang sepanjang landasan ini. Okey, selari dengan landasan tu. Jadi tak ada nak guna cos-cos kan. Sebelum ni kalau katakan daya yang dikenakan dia ada sudut dia. Okey, dia bukan mengufuk ataupun bukan selari dengan landasan, jadi kita kena guna sudut tu. Tapi ini janganlah pergi ambil pula sudut ni dengan 4 meter, tak boleh. Tapi dia bergerak tadinya selari dengan landasan 5 meter tu. Jadi kita terus ambil 100 Newton didarabkan dengan 5 meter. So dapat kat situ jawapan dia 500 joule. Okey. Alright. Ni lagi satu contoh yang menegak. Senang je. Kalau dah menegak macam tu, so daya yang dikenakan adalah 50 Newton. Betul tak? Naik daya tarikan ke bawah adalah 50 Newton. Jadi kita tarik dia ke atas 3 meter. Tarik dia menegak. Jadi ingat apa dia? Kerja sama dengan W darab Fs. Force kita kat situ yang ada kat situ tarik ke bawah adalah 50 Newton. Dan jarak yang kita tarik itu adalah 3 meter. Jadi bila kita darabkan 50 darab 3 akan dapat jawapan dia 150 joule. Okey. Sekarang ni kita nak masuk pada kuasa. Apa tu pula kuasa? Tadi tenaga kan? Okey. Kuasa ni kita kira bila katakan kerja bahagi dengan masa. Kita nak tengok siapa yang lebih berkuasa. Macam tu lah. Okey. So kalau katakan semua orang ada tenaga untuk buat kerja. Tapi kita nak tahu siapa lagi powerful. Siapa lagi kuat. Kan? Kuasa. So bila katakan lagi singkat masa yang diambil, kita kata kuasa mesti lagi tinggi. Kalau katakan semakin banyak masa yang diambil, so kuasanya semakin rendah. Sebab kena ambil, ingat, kuasa adalah kadar kerja yang dilakukan. Kadar kerja yang dilakukan per unit masa. Okey, dalam masa kita guna unit kat sini saat lah. Okey. Katakanlah tadi korang dah dapat 150 joule kan, untuk tarik yang apa? Tarik beban tadi ke atas kan, yang kita tengok tadi skrin tadi tu. Beban dia tinggi, menegak dia 3 meter. So beban tu berat ke bawah dia 50 Newton.
So, bila kita darabkan, kita dapat tenaga. Okey, tenaga yang perlu digunakan untuk menaikkan pemberat yang seberat 50 Newton dengan jarak 3 meter. Kita memerlukan tenaga sebanyak kita perlukan tenaga. Kerja yang diperlukan kat situ, okey, kerja yang diperlukan dekat situ adalah 150 joule. Itu yang kerja yang dilakukan. Tapi kita nak tahu kuasa dia tu, bukan tenaga kuasa dia tu berapa pula? Kuasa tadi bahagi dengan masa yang diambil dengan kerja, nilai kerja yang dilakukan. Okey, kalau katakan tadi nilai kerja yang dilakukan tadi adalah 150 joule, 150 joule. Lepas tu katakanlah masa yang diambil adalah 50 saat. Jadi nak tahu kuasa dia berapa? So 150 joule bahagi dengan 50 saat. Dapat berapa tu? 150 bahagi dengan 50 saat. Hamzah sama dengan 3. Kita kata 3 joule sesaat. Okey, ataupun 3 watt. Biasa kan tengok kalau kita nak pergi beli lampu ke, nak tahu kan kita tengok tu lampu tu berapa watt. Okey, watt. So, unit bagi kuasa adalah watt. Unit dia boleh jadi joule sesaat. Okey, joule sesaat ataupun kita tulis watt. W besar. Sini kita tengok pada skrin. No Hamzah, do not disturb ni. Tu dia. Nampak kan? P sama dengan power kuasa sama dengan kerja. Bahagi dengan masa. W tu work. Ni time lah, kerja. Unit dalam joule, masa dalam saat. So tu dia jadi joule sesaat ataupun joule per saat, ataupun kita terus tulis kat situ sebagai watt. Okey. Dengar betul-betul. Tak nak tunjuk skrin dah. Kan bukannya dengar, tak buat pula tu. So dah tahu kan rumus tadi kan? Kalau tak ingat, Hamzah, stop throwing things. Terkejut. Baik tak pecah laptop. Okay. So kita tengok sini soalan dia. Berapakah kuasa yang digunakan jika mengambil masa 2 saat bagi mengalihkan objek. Okey, katakanlah ini objek tiang. Tiang ni dia daya yang dikenakan untuk menolak tiang ini adalah 100 Newton. Nak tolak tiang ni 100 Newton yang dikenakan, daya yang dikenakan. So lepas tu dia bergerak sejauh 5 meter. Tiang ni bergerak sejauh 5 meter. First kali apa kita kena cari? Kita kena cari kerja. Kerja ingat apa dia? Sama dengan daya darab dengan jarak gerakan yang dia bergerak. Ingat, daya yang dikenakan, kita tolak tiang tadi, daya yang dikenakan adalah 100 Newton. Lepas tu jarak yang bergerak adalah 5 meter. So cari kita punya kerja. Sekarang ni tanya, berapakah kuasa yang digunakan jika ia mengambil masa 2 saat? Lepas tu carilah macam mana nak cari kuasa yang dikenakan. Kuasa tadi apa dia? Kuasa, cara nak cari dia adalah nilai kerja bahagi dengan masa yang diambil. Masa yang diambil 2 saat. So cari kerja tu dulu. Kerja macam mana nak cari? Daya darab dengan jarak gerakan. Daya tadi dah bagi tahu, daya tolakan tadi, daya yang dikenakan adalah 100 Newton. Jarak dia 5 meter. So bila kalau katakan korang darab tu, korang akan dapat kerja dia berapa joule kat situ. Kalau masih tak faham, tolong tengok balik video yang sebelum. Kalau rasa laju lah, boleh adjustkan ni video kan. Buatlah teacher cakap slow. Okay, ulang balik.
Kelebihan video, student boleh ulang balik. Itulah. Kalau katakan kita jumpa face to face, nak ulang balik macam mana nak suruh teacher repeat. Kalau tidur buat apa kan? Cik marah pula tu. Memang ada yang tidur ni. Tahu. Okay, so kita tengok sini soalan yang seterusnya. Tadi dia bergerak selari dengan lantai tiang ni. Sekarang ni, okay, katakanlah tiang ni, okay, katakanlah ni landasan. Landasan. Korang tadi tarik tiang seret, tolak menegak macam ni. Sekarang ni ada orang ni, okay, dia letak tali kat sini. So dia tarik. Dia tarik macam ni. Nampak tak? Sengit. Dah tak selari. Pergerakan dia bukanlah selari macam ni tadi. Pergerakan dia dah jadi sengit macam ni. Okay, sudut yang sengit tu antara tiang ini dan permukaan, katakan yang merah tangan ni, okay, dia sudut antara tiang dengan permukaan ini adalah 50 darjah. 50 darjah. Daya yang dikenakan adalah 100 Newton. Lepas tu jarak yang ditolak, yang ditarik, okey, yang ditarik adalah 500 cm. Dengar betul-betul 500 cm. Habis jarak dia nak dalam apa? Kalau katakan untuk kita nak dapat kita punya kerja, dia nak dalam unit meter kan. So tukarlah 500 cm tu, tukar dulu jadi meter. Tahu tak? Tak tahu. Tahu. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okey, yang tak tahu tu tengok balik masa sekolah rendah. Sentimeter nak tukar jadi meter, bahagi dengan 100. So dapatlah 5 meter. Ya. Lepas tu kerja yang dilakukan berapa? 100 cos 50 darjah darab dengan 5. Okey. Lepas tu dapatlah kita nilai kerja kita berapa joule dekat situ. Okey, sekarang ni nak tahu kuasa. Okey, soalan kuasa. Berapakah kuasa yang digunakan jika ia mengambil masa 5 saat bagi mengalihkan objek di bawah? Dah dapat kerja, bahagi saja dengan masa. Dapatlah jawapan dia berapa watt. Kita tengok sekali imbas kat sini. Tak payah nak tunjuk lama-lama lah kot kan. Belang-belang macam tu. Okay. Kalau rasa macam tak dapat, pause lah sekejap. Kan? Okay. Kita tengok yang seterusnya. Okay. Soalan. Berapakah kuasa yang digunakan jika ia mengambil masa 2 minit bagi mengangkat objek di bawah? Dalam minit. So kita tengok kat sini sekarang ni, korang nak tarik macam tarik bendera macam tu. Bendera tu, katakanlah bendera tu dia punya berat tarikan ke bawah dia. Okey, daya yang korang perlu untuk tarik suatu benda tu ke bawah adalah 50 Newton. Ni jarak dia yang bergerak menegak. Okey, tak ada sengit-sengit. So tak ada sudut yang terlibat. So dia jarak yang nak pergi ke atas tu menegak sejauh 3 meter. Jadi first kali kita cari kerja. Cari kerja senang kan, 50 darab 3 dapat 150 joule. Tapi dia kata dia ambil masanya selama 2 minit. Jadi minit tu first kali kena tukar dulu pada saat, baru boleh kita dapat jawapan dia nak kita tukar jadi watt. Jadi 2 minit tukar kepada saat, jadi kita darab dengan 60. Dapat kat situ 120. Okey. Jadi kerja tadi 150 joule bahagi dengan 120 saat. So dapatlah 1.25 joule per saat ataupun 1.25 watt. Sekejap. Malas ni teacher nak tulis balik ni. Dah ada ni kan. Lagi senang korang tengok ni. Cuma belang je lah gambar tu.
Cepat. Pause. Ulang balik. Okay. Kita dah cerita tadi pasal puasa, kan? Sependek je. Ni banyak calculation. Ya? So apa je yang korang perlu ingat? Tak ada kan? Kalau yang ala-ala biologi, yang ala-ala sains hayat tu, lagilah jenuh korang nak ingat. Ni hanya simple math sahaja. Ingat tu, hanya matematik mudah saja. Darab dengan bahagi. Ada juga nanti korang tu tak faham, tolonglah ulang balik. Boleh tak? Tolong. Ya. Sekarang kita nak masuk tenaga keupayaan graviti. Okey, sebelum tu, apa yang korang faham dengan tenaga keupayaan graviti? Agaknya apa korang nak beritahu tenaga keupayaan graviti? Boleh tak dalam video ni teacher tak nak cakap? Korang tolong komen.